Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Kali ini, Cikgu akan mengajar kamu aspek tata bahasa, khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu KSSM. Melalui video ini, Cikgu akan berfokus kepada tajuk kata nama. Jangan lupa, suka, langgani dan kongsikan video Cikgu, ya? Kata nama terbahagi kepada 3 kelompok, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan haiwan. Kata nama am juga menjelaskan nama sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Dengan kata lain, kata nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara umum. Kata nama am ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Berikut cikgu jelaskan paparan peta minda yang menunjukkan ceraian kumpulan yang mewakili kelompok kata nama am. Kata nama am terbahagi kepada 2 kelompok, iaitu hidup dan tidak hidup. Baik, kita sama-sama lihat pada kelompok kata nama am hidup dahulu. Kata nama am hidup manusia ialah perkataan yang merujuk manusia, iaitu bersifat hidup dan mendukung makna nama am. Cikgu berikan satu contoh, iaitu pengatur cara. Seterusnya, kata nama am hidup bukan manusia. Perkataan jenis ini merujuk benda-benda hidup jenis bukan manusia dan mendukung makna nama am. Contohnya, kangaroo, pandan dan jin. Selanjutnya pelajar, kita lihat pada kelompok kata nama am tidak hidup. Kata nama am tidak hidup institusi terdiri daripada perkataan yang merujuk badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna nama am. Kata nama institusi ini boleh dikenal pasti melalui kehadiran perkataan kepada dan daripada sebelum kata nama institusi tersebut. Contohnya persatuan. Kata nama am tidak hidup bukan institusi konkret. Kata nama jenis ini merujuk benda-benda yang bukan institusi tetapi konkret sifatnya. Kebanyakan kata nama jenis ini merujuk tempat. Perkataan demikian tidak dapat didahului oleh sendi nama, kepada dan daripada. Sebaliknya, didahului oleh ke dan dari. Contohnya, rumah dan bumi. Selanjutnya, kata nama am tidak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Kata nama jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya, tetapi boleh dibilang. Yang ini dapat disertai oleh kata bilangan seperti satu dan tiap-tiap. Contohnya, tiap-tiap senyuman. Kata nama am tidak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. Kata jenis ini merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang. Contohnya, roh dan angin. Di sini cikgu kongsikan contoh-contoh lain perkataan yang merujuk pada kelompok kata nama am. Pelajar boleh hentikan seketika video ini untuk melihat contoh-contohnya. Baik pelajar, seterusnya kita beralih kepada kelompok kata nama khas. Kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk khusus sesuatu yang bernyawa seperti nama manusia dan nama haiwan, serta tidak bernyawa seperti nama tempat, judul buku dan nama bangunan. Huruf pertama kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar.
Berikut ialah rajah yang menunjukkan pembahagian kata nama khas. Kata nama khas terbahagi kepada dua kelompok, hidup dan tidak hidup. Bagi kelompok kata nama khas hidup terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu manusia, contohnya nama orang Fuad, dan bukan manusia, contohnya nama kucing si putih. Bagi kelompok kata nama khas tidak hidup pula, boleh terdiri daripada nama benda, institusi, tempat, bahasa atau bangsa dan konsep. Contohnya, jam tangan berjenama fosil. Dalam rajah ini, cikgu kongsikan contoh-contoh lain perkataan yang merujuk pada kelompok kata nama khas. Boleh hentikan seketika video ini untuk melihat contoh-contohnya. Seterusnya pelajar, kita beralih kepada kelompok kata ganti nama. Jenis kata ini terdiri daripada kata ganti nama diri, kata ganti nama diri singkat, kata ganti tanya, kata ganti tempat dan kata ganti tak tentu. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang dan terbahagi kepada tiga golongan kata. Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang sedang bercakap dan terbahagi kepada dua bentuk, iaitu tunggal dan jamak. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua. Golongan kata ini digunakan ketika kita berbual dengan seseorang dan juga dipecahkan kepada bentuk tunggal dan jamak. Selanjutnya, kata ganti nama diri ketiga. Golongan kata ini digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya, juga dipecahkan kepada bentuk tunggal dan jamak. Baik pelajar, di sini cikgu kongsikan contoh-contoh kata ganti nama diri pertama. Perkataan aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Perkataan saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Perkataan hamba digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Perkataan patih digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Perkataan beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Perkataan kami digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Perkataan kita digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Seterusnya, contoh-contoh kata ganti nama diri kedua. Perkataan anda digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Perkataan awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Perkataan engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga. Perkataan tuan hamba digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu, iaitu jika kata ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti tuan hamba sebagai kata ganti diri kedua. Perkataan tuanku digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Perkataan kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Perkataan kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Seterusnya, cikgu tunjukkan contoh-contoh kata ganti nama diri ketiga. Perkataan baginda digunakan untuk putera-puteri raja, raja atau sultan. Perkataan beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya pemimpin. Seterusnya, perkataan dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Perkataan mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Baik pelajar,
Mari kita berkenalan dengan satu lagi kelompok kata ganti nama, iaitu kata ganti nama diri singkat. Kata jenis ini bermaksud kata ganti nama diri yang telah disingkatkan. Perkataan ku. Asal kata ini daripada kata aku dan digunakan pada awal atau akhir kata yang ditulis. Sebagai contoh, kakiku. Perkataan kau. Kata kau ini berasal daripada kata engkau. Digunakan pada awal kata yang dirapatkan dengan kata yang menyertainya. Contoh, kau baca. Seterusnya, perkataanmu. Asal kata ini daripada kata kamu dan digunakan pada akhir kata sahaja. Contohnya, adikmu. Katanya. Kata ini berasal daripada kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia, dan digunakan pada akhir kata sahaja. Sebagai contoh, padanya. Kelompok kata ganti nama yang selanjutnya ialah kata ganti tanya. Sebagai contoh, perkataan apa digunakan untuk menanyakan benda. Perkataan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Perkataan mana digunakan untuk menanyakan kedudukan atau tempat. Perkataan bila digunakan untuk menanyakan masa. Seterusnya, perkataan berapa digunakan untuk menanyakan bilangan. Dan akhir sekali, perkataan bagaimana, kenapa, mengapa digunakan untuk menanyakan hal. Kelompok kata ganti nama yang seterusnya ialah kata ganti tempat. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. Contohnya, perkataan sini digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. Perkataan sana digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. Seterusnya, perkataan situ digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana. Akhir sekali, kelompok kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Contohnya, perkataan apa-apa digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. Perkataan siapa-siapa digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. Perkataan bila-bila digunakan untuk masa yang tidak tentu. Seterusnya, perkataan mana-mana digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. Baik pelajar, sudah tiba masanya untuk menguji kefahaman pelajar. Daripada petikan ini, senaraikan 20 kata nama am dan 10 kata nama khas. Hentikan seketika video ini untuk membuat latihan. Latihan seterusnya pelajar, kenal pasti kesalahan kata ganti nama diri dalam ayat-ayat yang diberi dan kemudian betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Untuk menjawab, hentikan video seketika. Ini ialah 5 ayat terakhir untuk latihan yang sama. Boleh hentikan seketika video untuk menjawab. Alhamdulillah, moga segala ilmu yang cikgu sampaikan dapat dimanfaatkan oleh guru dan anak-anak pelajar. Kata-kata hikmat kali ini, harta yang paling menguntungkan ialah sabar, teman yang paling akrab adalah amal, pengawal peribadi yang paling waspada, diam, bahasa yang paling manis, senyum, dan ibadah yang paling indah tentunya khusyuk. Bertemu lagi kita di segmen yang lain nanti. Salam sayang. Bye.